dan seterusnya. Pokok kepada tajuk kita dalam ayat ni kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kalian rasa berbantah-bantah, berselisih, ada yang tak kena, orang ini kata begini, orang ini kata begini, orang kata begini, maka baliklah, rujuklah kepada Allah dan Rasul. Obat dan penawar paling hebat dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Telah kami turunkan Al-Quran, Asy-Syifa, obat, penawar, treatment, rawatan, sama ada zahir maupun batin. Dan tambahan itu rawatan yang penuh dengan kasih sayang, rahmah. Ada orang dapat kesihatan tapi lupa Tuhan. Ada orang dapat kekayaan tapi lupa Tuhan. Tapi Allah bagi kita rawatan, yang rawatan itu menyebabkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil kedudukan ini, yakni apabila kita berbantah-bantah atau berselisih-selisih, maka obat yang paling sempurna, pulanglah kepada Al-Quran, pulanglah kepada as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sedang berada pada fenomena virus, coronavirus, dipanggil sebagai novel coronavirus 2019, dipendekkan menjadi apa? COVID-19. Jadi kat mana? China. Pindah. Hatta saya berada di pantai hospital Kuala Lumpur 3 hari lepas. Isteri saya seorang pesakit kanser, breast cancer, memang buat rawatan di hospital pantai, dan di situ ada 3-4 orang yang kena coronavirus, ya, lalu mereka diangkat dan dikuarantin di hospital Sungai Buloh. Okey, jadi semua orang takut dengan virus ini. Semua orang takut, sehingga takut kepada virus itu, lebih takut dia kepada virus lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia keimanannya tak sukar nak capai haqqul yaqin. Manusia berpegang kepada ainul yaqin. Udah lihat ada virus baru takut. Sedang Allah sebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Hujungnya apa? Walahum azabun azim. Atas mereka siksa yang sangat pedih. Tapi kita tak rasa takut. Tak rasa takut. Dalam hadis cerita ini kita tenang, damai je, tak rasa apa-apa. Tapi bila datang virus, nampak dengan mata, manusia sibuk cuci tangan, manusia sibuk tutup muka dan sebagainya. Takut dengan virus lebih takut daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita berhadapan ini, obatnya apa? Kembali kepada Allah dan Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada penyakit-penyakit yang berjangkit, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan, mereka yang berada di kawasan penyakit yang berjangkit haram keluar daripada situ. Dan mereka yang berada luar daripada kawasannya tidak dibenar dan dilarang masuk ke dalam kawasan tersebut. Satu teknik Islam mengajar supaya dia tidak merebak. Itu teknik pertama sepatutnya. Apabila kita melihat kepada virus, maka virus dia adalah menyembunyikan pesakit. Kita panggil kuarantin. Biar je kat situ je. Tapi akibat manusia tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia pergi merata-rata. Akhirnya berjangkit. Ada dikhabarkan 56 pesakit,
rupa-rupanya punca hanya cuma dari seorang. Kan ya? Tapi saya bukan nak risau tentang itu, tapi risaunya adalah apabila jadi sesuatu kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apabila kita jadi macam ni, perkara pertama, mau'izah dan pengajarannya harus dirasakan. Allahu akbar. Allah bila dia nak bagi sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa pun tak boleh buat kalau Allah nak bagi. Tapi kalau Allah tak nak bagi, siapa pun tak boleh tolong. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bawa penyakit ini kembali kepada teknik Allah dan teknik yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita disunnahkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ada doa-doanya yang membuat kita supaya terkawal daripada dijangkiti. Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan bahawa coronavirus sekadar ujian daripada Allah Ta'ala agar kita segera kembali kepada Allah dengan mentaati dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi peringatan kita dalam pelbagai bentuk. Ada orang dicuitnya je. Kalau kita buat maksiat, tiba-tiba Allah cuit aja kita. Dan kemudian ada orang yang selepas cuit aja, dah dia kembali kepada Allah. Ada orang dicuit tak rasa apa-apa, langgar lagi, buat maksiat lagi, Allah lempang ya, doom, accident contoh. Accident pun dia tak salah, orang lain juga yang salah. Dia tak jumpa kebaikan itu, akhirnya Allah kasih dia penyakit berpanjangan. Orang lain juga salah, dia tak salah juga. Sedangkan penyakit itu adalah rawatan keimanan bagi dirinya. Maka kadang-kadang manusia itu istidraj, tak dapat apa-apa peringatan daripada pemberian ujian, dan walaupun balak dan musibah daripada Allah, maka kita sepatutnya mengambil pengajaran daripada itu. Balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Saya belajar perubatan Islam dengan Darussalam Ustaz Ismail Kamus. So dalam hal-hal begini, maka tak ada obat yang paling sempurna melainkan kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, sebab kita tak ada kekuatan pun. Kita tak nampak pun virus. Macam mana kita nak lawan virus? Virus ni dia ghaib, macam juga syaitan, macam juga jin kafir. Kita tak nampak. So macam mana nak lawan jin kafir? Macam mana nak lawan syaitan? Maka Nabi kata, mintalah pada Allah. Kan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar kita itu Allah pelihara, beri kekuatan supaya kita dapat berhadapan dengan syaitan. Itu macam tu juga virus, mintalah pada Allah, kerana bila Allah nak bagi, dia tetap akan nak bagi. Tapi bila dia tak nak bagi, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala.